Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, maaf lah buat live lewat ya, sebab ada isu yang saya nak selesaikan hari ini juga. Jadi saya terpaksa membuat dua live dan bagi mereka yang telah menunggu, terima kasih. Okey. Jadi hari ini ataupun awal pagi ini saya hendak menceritakan tahap mana keterdesakan kluster mahkamah sehingga sanggup menipu rakyat, ya, dan saya gunakan perkataan menipu rakyat dengan pelbagai alasan-alasan dongeng yang berubah-ubah mengapa perlu PRU awal. Ya, Fadzli tarik lewatnya. Betul, saya memang dah memberitahu ya pada live malam tadi bahawa saya akan buat live khas awal pagi ini. Jadi mereka yang masih belum tidur bolehlah bersama saya. Mereka yang sudah tidur barangkali boleh menontonnya pagi esok. Ya. Jadi saya nak petik ya, kita nak lihat sekarang keterdesakan kluster mahkamah nak buat pilihan raya umum awal, dan saya akan buktikan hari ini ya, menerusi kenyataan-kenyataan luar biasa tak boleh percaya dan sentiasa berubah-ubah. Jadi hari ini saya akan buktikan. Okey. Saya bermula dulu dengan kenyataan yang dibuat oleh Bong Mokhtar. Ya, Bong Mokhtar dari Sabah, pengerusi BN Sabah tak silap saya, dan kita pun tahu dia adalah di kalangan ahli kluster mahkamah sebab dia pun menghadapi kes mahkamah. Jadi saya memetik kenyataan Bong Mokhtar seperti mana ianya dibawa atau diterbitkan oleh Free Malaysia Today. Okey. Jadi sebelum saya mula kita diberitahu oleh Zahid, oleh ahli-ahli kluster mahkamah dalam konvensyen demi konvensyen, kemudian baru-baru ni dengan satu acara bersama pemuda UMNO di mana Ismail Sabri hadir, Zahid hadir. Ya, tak habis-habis ceritanya PRU, bukannya agama bangsa negara. Sekarang ni kluster mahkamah yang menguasai UMNO, cerita dia siang sampai malam 24 jam 7 hari seminggu semuanya PRU. Ya, rakyat sudah dilupakan. Banjir pun tak apa, nak PRU. Tahap terdesaknya. Dia berkata mereka dengan Ismail Sabri tak ada masalah. Tetapi hari-hari keluar kenyataan menerusi media yang secara tidak langsung ditujukan kepada Ismail Sabri. Jadi tang mana yang tak ada masalah itu? Jadi Bong Mokhtar dipetik sebagai berkata Ismail Sabri tidak mempunyai kuasa mutlak dalam apa sahaja yang dirancang kerana perlu mendapat persetujuan pemimpin lain termasuk Muhyiddin Yassin, okay, sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Okay. Jadi atas dasar itu Bong Mokhtar kata perlu PRU awal. Jadi saudara-saudari, perasan tak di mana cacatnya kenyataan Bong Mokhtar? Perasan tak bagaimana kenyataan ini digunakan secara palsu untuk mengaburi mata anda? Ya, Muhyiddin Yassin bukannya, pertama sekali lah, bukannya ahli kerajaan. Muhyiddin Yassin ialah pengerusi MPN, Majlis Pemulihan Negara. Majlis Pemulihan Negara menasihati Perdana Menteri, tetapi Majlis Pemulihan Negara tidak muncul dalam perlembagaan persekutuan. Bukannya satu badan berperlembagaan dari satu sudut. Jadi, Majlis Pemulihan Negara atau pengerusi dia, sekalipun menasihati Perdana Menteri tidak semestinya perlu akur atau menerima nasihat itu. Sama juga macam Presiden UMNO. Ya, parti tidak wujud dalam perlembagaan persekutuan melibatkan tadbir urus negara. Ya, jadi pelantikan Perdana Menteri adalah berdasarkan perlembagaan persekutuan yang buta parti oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi Perdana Menteri bertanggungjawab kepada
yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Kabinet Persekutuan. Perdana Menteri bertanggungjawab kepada rakyat. Perdana Menteri tidak perlu mendengar apa jua ketetapan UMNO. UMNO pula tidak ada hak untuk menyuruh Perdana Menteri berbuat apa-apa. Jadi sama dengan MPN. Jadi bagaimana Bong Mokhtar boleh berkata Ismail Sabri tidak mempunyai kuasa mutlak dalam apa yang dirancang kerana perlu mendapat persetujuan pemimpin lain termasuk Muhyiddin Yassin? Sama ada Bong Mokhtar sedang cuba menipu rakyat atau dia sendiri tidak memahami perlembagaan persekutuan. Ya. Dan sekalipun kita cerita Kabinet Persekutuan, MPN memang bukannya sesuatu yang termaktub dalam perlembagaan. Ismail Sabri dengan jelas tidak perlu dengar apa-apa atau tertakluk kepada sebarang keputusan MPN atau Muhyiddin Yassin. Tetapi sekalipun kita bercerita menteri-menteri dalam Kabinet Persekutuan, tahu tak jika Ismail Sabri ingin melakukan sesuatu walaupun ditentang oleh Kabinet, tetapi akhirnya keputusan dia untuk meneruskan apa yang diinginkannya atau diingin dilakukannya adalah di tangan dia. Dan tidak ada mana-mana dalam perlembagaan mengatakan bahawa Ismail Sabri wajib mendengar ketetapan Kabinet. Tahu tak saudara-saudari, Bong Mokhtar ini memberi alasan dangkal. Kononnya ada kekangan-kekangan ini. Dari mana Bong Mokhtar dapat maklumat ini? Benarkah Ismail Sabri terkongkong oleh Muhyiddin? Jika ada terkongkong oleh Muhyiddin, boleh tak Bong Mokhtar sila tampilkan bukti di mana ada sesuatu yang dilakukan oleh ingin dilakukan oleh Ismail Sabri tetapi tidak boleh dilakukan sebab Muhyiddin. Ya. Jadi nampak sangat keterdesakan kluster mahkamah ni sampai dah mula menipu ataupun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak masuk akal. Saya tak nak secara melulu berkata Bong Mokhtar menipu, tapi saya boleh katakan kenyataan dia tak masuk akal langsung. Ini adalah kenyataan yang saya kira orang terdesak sebab dah ada tanda-tanda PRU tidak akan berlaku tahun ni. Saya nak juga membawa kepada perhatian anda kenyataan-kenyataan berbelit-belit Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi ada orang kata, Regi, tang mana Zahid menipu? Anda dengar ya. Pada 11 Mac 2022 di sekitar berlakunya Perhimpunan Agung UMNO, apa yang Zahid kata? Saya baca ya, anda dengar. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu PRU 15 diadakan selepas memorandum persefahaman bersama pembangkang tamat pada Julai kerana faktor feel good, yakni Barisan Nasional akan menang, yang kononnya dirasai rakyat. Jadi Zahid masa tu dia beritahu delegasi memang BN akan menang. Jadi atas dasar tu delegasi kata okey, kami beri mandat kepada anda untuk memutuskan hal-hal berkaitan dengan PRU. Jadi atas dasar itu Zahid kata jika BN boleh menang maka PRU perlu disegerakan selepas memorandum berakhir kerana ada faktor feel good, BN akan menang. Jadi atas dasar itu Ismail Sabri berjanji, saya tidak akan tunggu sesaat sekalipun jika BN boleh menang. Okey. Itu 11 Mac 2022. Siapa yang cakap? Zahid yang cakap. Jadi alasannya kononnya BN akan menang. Jadi perlu PRU segera. Pada 22 Ogos 2022, bulan lepas ya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meminta mana-mana pihak tidak menjadikan alasan bimbang Parlimen akan tergantung bagi menghalang PRU. Bermakna beliau setuju PRU diadakan sekalipun BN kalah. Jadi Parlimen tergantung bermaksudnya BN tak menang. Tak ada siapa dapat majoriti. Ini bermakna Zahid tidak lagi merasai faktor feel good dan tidak yakin BN akan menang. Menandakan Zahid didorong oleh faktor lain apabila mendesak Parlimen dibubarkan. Ya? Sebab dulu kata sebab BN nak menang kita perlu PRU. Tapi sekarang anda sudah mengaku bahawa biar BN tak menang sekalipun perlu PRU. Jadi maknanya anda sendiri tak yakin BN akan menang. Jadi alasan dulu tu sama ada bohong ataupun sudah berubah, bukan alasan itu lagi. Jadi alasan apa? Zahid tak beri alasan itu. Ya. Mengapa nak pilih PRU awal
pada 22 Ogos dia tidak beri barang alasan mengapa nak pilih PRU awal, sedangkan anda sendiri dah tak yakin BN akan menang, sedangkan Parlimen wajib bubar pada Julai 2022, tak sampai setahun. Jadi kenapa nak mudaratkan rakyat? Kenapa nak takut-takutkan pelabur yang dah sedia takut apabila tumbang menumbang kerajaan berlaku dalam tempoh 3 tahun? Kenapa nak gusarkan pelabur apabila pelabur melihat BN jatuhkan kerajaan dia sendiri? Mengapa nak burukkan lagi, mudaratkan lagi ekonomi negara? Dia tak beri alasan, tak ada alasan. Tetapi kalau kita berpaut kepada keputusan Perhimpunan Agung UMNO, bermakna jika BN sudah tidak yakin akan menang, tak perlu PRU. Dan perlu saya ingatkan, menurut Perlembagaan UMNO, keputusan Perhimpunan Agung mengatasi MKT. Jadi Ismail Sabri boleh sahaja berpaut kepada keputusan Perhimpunan Agung, dan berdasarkan kenyataan Zahid pada 22 Ogos bermakna tak perlu PRU. Kemudian pada 27 Ogos 2022, saudara-saudari, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa desakan untuk PRU 15 disegerakan bukan kerana beliau takut kepada hukuman kes rasuah yang dihadapinya. Jadi dia kata bukan sebab saya takut nak masuk penjara atau kes rasuah, tetapi kerana mandat rakyat perlu dihormati. Oh lah, hebatnya Zahid ni. Sekarang dah ubah alasan. Mula-mula kata yakin BN menang, kemudian tak yakin BN menang, tak beri alasan baru. Kemudian pada 27 Ogos tiba-tiba muncul alasan baru, perlu hormat mandat rakyat. Kalau perlu hormat mandat rakyat, ya, mengapa Zahid bersekongkol dengan Muhyiddin untuk menjatuhkan kerajaan mandat rakyat, untuk mengkhianati mandat rakyat? Anda mulakan huru-hara, kemudian anda sekarang guna alasan nak tamatkan huru-hara ni dengan PRU awal, sedangkan Parlimen wajib bubar tak lama lagi. Nampak? Ya. Di sini sahaja kita boleh lihat sebenarnya faktor sebenar yang mendorong kluster mahkamah ni bukannya apa-apa, tetapi keterdesakan saudara-saudari. Baik, kita lihat lagi ya. Pada 17 September 2022, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, BN sanggup meredah banjir dan hujan lebat jika PRU diadakan tahun ini. Mencadangkan, ini mencadangkan apa saudari? Dia terdesak nak buat PRU awal. Saya tahu Anwar Musa ada keluar kenyataan. Dia kata rakyat salah faham kenyataan ni. Ini hanyalah bayangan yang diberikan oleh Zahid bahawa BN dah bersiap sedia. Dia tidak bermakna nak buat PRU pada masa banjir. Jadi kalau kita pegang kepada kenyataan Anwar Musa, baiklah, kita bersangka baiklah seperti yang dikatakan oleh Anwar Musa. Jadi kalau kita ikut ramalan Jabatan Meteorologi, pertengahan November ni dah start hujan lebat. Dah masuk musim terkujuh. Jadi pertengahan November sampai hujung tahun memang tak boleh PRU. Malah sampai pertengahan Januari tak boleh PRU. So, kira PRU bukan tahun ni lah. Melainkan Zahid nak nafi kenyataan Anwar Musa. Jika Zahid nafi kenyataan Anwar Musa, maka betul Zahid memang tak kisah kalau banjir pun buat PRU. Nampak tak Zahid ni cara dia menipu? Kemudian 19 September 2022, 2 hari kemudian, setelah dikecam netizen berhubung kenyataan dia meredah banjir, dan bila kita lihat kecapan ni saudara-saudari, ramai yang kecam ni di kalangan dahulunya penyokong Tegar BN. Saya dah kata media sosial menunjukkan dengan jelas ada angin perubahan menentang kluster mahkamah. Ada sebilangan besar di kalangan dulu penyokong Tegar Najib pun ada. Orang dah buka mata. Okay. 19 September setelah dikecam Zahid, netizen, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terus mendesak supaya Parlimen dibubarkan secepat mungkin atas alasan musuh BN sedang burukkan gabungan itu. Zahid, musuh burukkan satu gabungan ni, dia telah berlaku sejak berdekad lamanya. Termasuk apabila media sosial ni mula menjadi hangat. Ya. Kalau dulu masa PH mentadbir,
bukan main hebat kecaman BN, jentera-jentera BN terhadap PH. Ya. Kemudian bila anda bersekongkol dengan Muhyiddin untuk runtuhkan kerajaan mandat rakyat, anda pula, BN pula mengecam kerajaan yang anda sendiri sokong untuk tubuhkan. Anda kecam, anda khianat mandat rakyat, anda menyokong kerajaan baru, kemudian anda kecam kerajaan baru tu. Sehingga tumbang, kemudian anda bersekongkol pula dengan pihak-pihak baru untuk buat satu kerajaan lagi baru. Lepas tu anda calonkan Ismail Sabri, kemudian BN pula kecam kerajaan Ismail Sabri. Jangan kata tak kecam, ada banyak bukti. Selama ni kerajaan pimpinan Ismail Sabri dikecam oleh kluster mahkamah. Najib pun ada kecam, anda pun ada kecam. Ya? Jadi sekarang dah alasan baru, kononnya memburuk-burukkan, jadi lebih baik PRU. Maknanya lepas PRU ni tak adalah pihak lawan burukkan kerajaan. Jadi anda lihat saudara-saudari, inilah alasan-alasan dangkal perlunya PRU awal, sampai sanggup melakukannya waktu banjir. Ya, sampai tidak nampak alternatif lain melainkan buat PRU, sedangkan dah tahu tak sampai setahun parlimen akan dibubarkan. PAS secara tidak langsung dan langsung sudah beritahu dia tidak ada masalah dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Bersatu secara tidak langsung dah tunjukkan dia tidak akan ancam kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Satu-satunya ancaman kepada kerajaan Ismail Sabri adalah pihak yang mendasak PRU awal. Ya? Jadi dengan melihat kepada kenyataan terkini Bong Mokhtar, lagi penipuan, lagi alasan baru dangkal. Kononnya Ismail Sabri dikekang oleh kerana tidak boleh melakukan banyak perkara sebab terpaksa dengar Muhyiddin. Ya, dibantah oleh pemimpin seperti Muhyiddin. Itu adalah satu penipuan, ataupun mungkin Bong Mokhtar telah ditipu oleh pihak tertentu. Sebab Muhyiddin bukan dalam kerajaan. Dia tidak boleh menghalang Ismail Sabri melakukan apa-apa. Menteri sekalipun tidak boleh menghalang Perdana Menteri membuat keputusan, apa-apa keputusan. Ya. Jadi kita, kalau yang kenyataan-kenyataan semua ni, kalau tidak meyakinkan anda kluster mahkamah terdesak sedang memporak-perandakan politik negara, saya tidak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan anda. Inilah namanya memporak-perandakan politik negara. Selak akhbar, masuk media sosial, masuk portal-portal, semuanya cerita ni. Bukannya cerita rakyat tengah seksa, bukannya cerita ekonomi macam mana nak selesaikan, cadangan-cadangan. Kerajaan ni anda yang punya. Jadi mana cadangan anda untuk membantu kerajaan ni? Ini Zahid ni kerajaan UMNO. Anda kata anda nak PRU segera. Satu alasan yang konkret pun tak boleh diberi. Lepas tu anda kata Ismail Sabri akan kekal sebagai PM selepas PRU 15. Pertama sekali, BN berkemungkinan tinggi tak akan menang. Kedua, andai kata menang dan Ismail Sabri kekal sebagai PM, jadi apa salahnya kekalkan kerajaan ini sehingga parlimen perlu dibubarkan? Jadi tak masuk akal anda nak kekalkan Ismail Sabri sebagai PM. Ismail Sabri tidak dikekang oleh sesiapa untuk membuat keputusan. Sebab saya lihat Ismail Sabri memang berpaut penuh kepada perlembagaan. Jadi dia tahu perlembagaan. Apa kuasa dia, apa dia boleh buat, apa dia tidak boleh buat. Sebab itu dia boleh bertahan tanpa melutut kepada anda untuk membubar parlimen. Jadi kalau dia, anda kata perlu kekal sebagai PM, dan lah ni dah PM dah. Kenapa tak tunggu saja bulan Julai bila parlimen bubar? Nampak tak saudara-saudari? Tak masuk akal. Itu yang saya beritahu. Tak boleh percaya luar biasa keterdesakan kluster mahkamah ni. Jadi harap-harap penjelasan saya ni dapat membuka mata anda kepada tahap kemudaratan politik negara yang sedang dicetuskan oleh Zahid dan kuncu-kuncu dia, termasuk Bong Mokhtar. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.